Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dimuliakan, Tuan Guru Baba Haji Ahmad Ridauddin selaku Rais Al-Am Nahdlatul Ulama Malaysia ataupun ringkasannya NAAM, barisan ahli jawatan kuasa Jabatan Agama Islam Selangor yang bekerjasama juga dengan barisan ahli jawatan kuasa Nahdlatul Ulama Malaysia, juga tidak dilupakan pertubuhan Islami yang mana anjuran multaqa ulama dan juga institusi pengajian di pagi ini ya, yang mana kita insya-Allah akan membincangkan tentang kepentingan untuk kita memartabatkan kedudukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seterusnya yang hormati para hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah saya diamanahkan untuk membincangkan tentang sifat 20 sebagai benteng akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana ketah kerjanya telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan bolehlah untuk kita semak bersama walaupun perkara ini setelah mungkin sebahagiannya telah dihadam oleh sebahagian orang, dan mungkin juga masih lagi memerlukan kepada pencerahan pada sebahagian orang yang lain, yang mana dia tidak jelas apakah sebenarnya sifat 20 ini. Kenapa pentingnya untuk kita menyematkan dalam diri kita akidah sifat 20 yang menjadi benteng akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya sebenarnya bukanlah orang yang layak untuk membincangkan perkara ini, namun saya cuba kongsikan sebanyak sedikit yang telah saya fahami dan pelajari daripada para guru-guru, dan juga ada bersama kita Tuan Guru Haji Ahmad Ridauddin yang mungkin lebih mahir dan menguasai untuk menjelaskannya. Baik, sebagaimana yang telah kita sedia maklum, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dengan tujuan untuk menjadi utusan kepadanya, bahawa manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dia mempunyai Tuhan yang mesti dia ketahui, dia kenali, dan mesti dia menjadikan hidupnya itu sebagai seorang hamba, mengabdikan dirinya itu kepada Tuhan yang mana
zat Allah Subhanahu Wa Taala ini yang mesti dia faham dan kenal ya, dengan sebenar-benarnya. Namun ya, manusia ini dia tidak melihat Tuhan sebab dia ya, dijadikan di atas muka bumi ini ya, dan hanya disampaikan kepadanya oleh para nabi dan rasul bahawa ya, wujudnya Tuhan yang mesti dia kenali, ya, yang mesti dia jadikan Tuhan itu Tuhan yang disembah, ya, yang diabdikan diri kepadanya. Ya, jadi para nabi ini ya, diutuskan ya, dengan tujuan untuk mengajar akidah yang benar. Ya, walaupun dengan kesusahan, ya, dengan rintangan yang dihadapi, namun itulah ya, tugas para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, yang mana Allah Ta'ala telah amanahkan mereka ya, untuk ya, menyampaikan kepada manusia ya, bahawa mereka ini ya, bukanlah hidup selama-lamanya di atas dunia ini, ataupun mereka ini bila telah mati habis begitu sahaja ya, tidak dibangkitkan setelah kematian itu. Jadi mereka ini sebenarnya ya, ada tujuan kenapa mereka diciptakan. Jadi itu yang mereka perlu disedarkan ya, supaya mereka ini dapat tahu bahawa matlamat hidup mereka itu bukan di atas muka bumi ini ya, tetapi ya, kehidupan selepas mati itu yang menjadi kehidupan yang sebenarnya, yang selama-lamanya. Jadi yang terakhir sekali ialah Nabi SAW ya, diutuskan di kalangan bangsa Arab. Ya, namun risalahnya itu adalah umum, ya, rahmatan lil alamin, ya, untuk seluruh alam. Ya. Begitu juga wahyu yang diturunkan bersama baginda Nabi SAW juga dengan bahasa Arab. Ya. Walaupun risalahnya itu untuk seluruh bangsa umat manusia yang pelbagai bangsa dan bahasa, sama ada bahasa Melayu, ya, bahasa Inggeris, ya, bahasa Cina dan sebagainya. Tetapi mereka ini ya, apabila Nabi SAW diutuskan kepada mereka semua, jadi mereka kena menguasai bahasa Arab kerana Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Jadi untuk memahami isi kandungan Al-Quran, ya, seseorang itu ya, walau apa pun latar belakang dia punya bangsa, bahasa dia mesti menguasai bahasa Arab dengan baik. Ya. Ini adalah syarat yang paling penting sekali. Jadi bukan semua orang mampu untuk memahami seluruh isi Al-Quran dengan kefahaman yang benar-benar sempurna, ya, kecuali mereka yang layak dan ahli, yang telah menguasai ilmunya itu. Imam Asyuti dalam kitab Al-Itqan dia telah menyatakan ada 15 cabang ilmu ya, untuk seseorang itu dia menguasai Al-Quran, ya, dia mesti menguasai bahasa Arab, ya, menguasai nahunya, ya, sarafnya, ilmu ma'ani, bayan, badi', kena dia tahu ilmu qiraat, ya, kena tahu ilmu usuluddin, usul al-fiqh, asbabun nuzul, fiqh, hadis, dan yang disebutkan yang terakhir oleh beliau ialah ilmu mauhibah. Ilmu mauhibah ini ialah ilmu yang tidak dapat dipelajari ya, daripada guru, tetapi ianya adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ilmu yang diberikan oleh Allah, yang dibukakan oleh Allah kepadanya, ataupun kita sebut juga sebagai ilmu laduni. Jadi saya sebutkan ini kerana apa? Ya, kerana ada orang yang dia bila kita mengetengahkan sifat 20 ini, dia kata adakah sifat 20 ini wujud di zaman Nabi SAW? Jadi kita kata wujud, ya, ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Akidah mereka ini ialah akidah Al-Quran, ya, yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Jadi keseluruhan Al-Quran itulah akidah para sahabat, ya, para salafus salih. Tapi adakah setiap orang itu mampu untuk menguasai keseluruhan Al-Quran ya, dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi tadi? Tidak, ya. Kerana manusia ini ada pelbagai lapisan
daripada apa ni lapisan yang cerdik pandai, kemudian ada yang sederhana, ada yang biasa saja, ada yang bawah, yang mungkin dia punya aras pemikiran itu yang tidak seperti mana aras pemikiran golongan yang cerdik pandai tadi. Namun Al-Quran ini diwajibkan untuk semua, untuk mereka ini mengimani dan meyakini bahawa itulah keyakinan yang mereka perlu pegang. Jadi itulah yang menjadi perlu untuk kita faham bahawa akidah Nabi SAW dan para sahabat ialah seluruh isi Al-Quran itu. Dan kena faham, nak memahami Al-Quran itu ada pelbagai dia punya ilmu dia, syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Dia kena tahu juga yang muhkam, yang mutasyabih. Jadi ada tak perbahasan muhkam dan mutasyabih? Sudah pastilah ada, ya. Hatta di zaman sahabat dan juga zaman salafus salih. Jadi mereka tahu bahawa ayat-ayat Al-Quran ini ada yang nasih, mansukh, yang ada muhkam, mutasyabih dan sebagainya. Jadi benda ini yang dibahaskan, yang akhirnya bila kita lihat para ulama membincangkan tentang akidah, jadi akhirnya muncul sifat 20 ini sebagai teras untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bila kita lihat kepada ulama-ulama tafsir, bila kita menelaah kitab tafsir, kita lihat majoriti ulama tafsir dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, mereka ini tidak lari akidah mereka itu dengan landasan yang mereka warisi daripada ulama-ulama sebelumnya, daripada salafus salih. Jadi tidak ada di kalangan majoriti mufassirin ahli sunnah wal jamaah ini yang memahami akidah itu yang menyimpang selain daripada apa yang telah dipegang oleh ulama-ulama daripada zaman sahabat, tabi'in, salafus salih dan seterusnya. Inilah dia punya sanad sandaran mereka. Jadi kalau pada hari ini mungkinlah ada kitab-kitab tafsir yang dikarang yang cenderung kepada akidah yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Tidaklah kita mustahil kita melihat hal ini berlaku. Hatta kita tengok tafsir ulama Syiah contohnya. Berapa banyak tafsir-tafsir yang dikarang oleh ulama Syiah dengan jumlah jilid yang besar-besar, kita tengok pun kagum bila mereka ini mewakafkan hidup mereka itu untuk ilmu, tapi dengan metod ataupun manhaj mereka. Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan yang lain, seperti Wahabiyah, mereka juga mengarang kitab-kitab tafsir. Jadi tidak hairan kalau wujudnya kitab-kitab tafsir yang mana tafsirannya itu berbeza dengan tafsiran para mufassirin ahli sunnah wal jamaah. Jadi Nabi SAW menyeru manusia supaya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya mentauhidkannya, mengesakannya. Maka umat manusia yang menyahut dakwahnya, mereka kena bersaksi dengan kalimah syahadah, dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dengan persaksian ini maka mereka itu sudah Muslim, masuk Islam. Namun adakah mereka itu sudah mengenal Allah? Jadi belum lagi, baru masuk Islam. Maknanya mereka baru kenal sedikit. Mereka baru meyakini Allah Ta'ala itu wujud. Tapi mereka belum mengenal lagi yang baki lainnya tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya yang perlu mereka dalami supaya mereka benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, awwaluddin ma'rifatullah.
Awal-awal agama itu ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dah berikrar bahawa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kejayaan dalam hidup dia. Maknanya kalau dia mati pun pada hari itu, insya-Allah dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi namun kalau dia dipanjangkan umurnya, maka dia perlu lebih lagi mendalami tuntutan kalimah syahadah yang diucapkan. Jadi ini penting, sebab itulah ulama membahaskan tentang perkara ini, apakah perkara isi perbahasan yang perlu untuk dia kuasai, untuk dia pelajari supaya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah syahadah itu ringkas saja. Tetapi tuntutannya itu perlu untuk dia pelajari dengan lebih dalam. Dan untuk mendalami pengertian kedua-dua kalimah tersebut, para ulama telah membahaskan tentang had batasan yang wajib diketahui dan difahami oleh setiap orang Muslim. Jadi kalau kita lihat memang tidak ada manual bertulis, tak ada kitab khas. Ini ilmu tauhid yang dikarang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya sebut tadi, mereka ini mengimani keseluruhan Al-Quran itu, tetapi dengan ilmunya. Mereka mengetahui dia punya sebab-sebab ayat itu diturunkan. Sebab mereka ini adalah orang-orang Arab yang mana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi mereka tahu serba sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kena pelajari lebih dalam lagi. Seperti mana yang diriwayatkan bahawa sahabat ini mereka mempelajari 10 ayat dan mereka tidak akan beranjak untuk belajar yang lain setelah mereka faham betul-betul dan juga mereka mengamalkannya, barulah mereka belajar 10 ayat yang lain. Begitu. Jadi benda ini perlu dipelajari. Jadi tidak ada manual bertulis di zaman Nabi dan juga zaman sahabat. Begitu juga dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Kalau kita tengok tak ada zaman sahabat usul fiqh, tidak ada ilmu mustalah hadis, tidak ada ilmu tajwid dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu ini yang disusun oleh para ulama setelah melalui satu tempoh proses. Begitu juga dengan ilmu tauhid. Jadi ini yang perlu kita faham. Jadi mereka yang menguasai keseluruhan disiplin Al-Quran dan hadis serta memiliki kekuatan akal fikiran yang tajam, yang mampu mengeluarkan daripada kedua-duanya had batasan yang tersebut. Jadi setakat mana yang wajib untuk mereka ketahui dalam aspek mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan had batasan ini boleh dikatakan mewakili akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya secara umum. Jadi ini yang dibincangkan oleh para ulama. Manakala yang selain daripadanya akan dibimbangi merupakan akidah yang menyimpang daripada jalan para sahabat dan para salafus saleh. Jadi kemunculan fahaman-fahaman ahli bid'ah telah memudahkan lagi tugasan para ulama dalam rangka usaha mereka untuk mengenal pasti had batasan tersebut. Jadi bila munculnya fitnah di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang membawa kepada pembunuhan beliau, kemudian masuk ke zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, maka umat Islam mula bergolak daripada dalam, sehingga akhirnya muncul golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan Nawasib, yang asalnya daripada puncanya itu politik sahaja, tapi kemudian lama-kelamaan membawa kepada aspek-aspek yang lain, terutama aspek akidah. Kemudian di antara golongan yang membincangkan akidah, golongan ahli bid'ah
Yang mula-mula membincangkan tentang akidah ini ialah yang membincangkan tentang qada dan qadar. Jadi muncullah fahaman qadariyah. Kemudian muncul fahaman yang lain, Mu'tazilah, Jahamiyah, Mujassimah dan sebagainya. Jadi kemunculan fahaman-fahaman ahli bid'ah ini memudahkan para ulama untuk membina had batasan. Inilah yang sebenarnya had batasan akidah yang wajib untuk diimani yang mengikut landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini dibincangkan. Jadi proses ini sama seperti mana ilmu-ilmu yang lain seperti yang saya sebut tadi. Ilmu usul fiqhnya, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ulum al-hadis, bahasa Arab pun begitu. Jadi semuanya itu dibahaskan dan disusun dengan kitab-kitab yang khusus. Jadi sebab itu kita tengok ilmu-ilmu yang disusun oleh para ulama ni dia ada peringkat rendah. Kemudian ada peringkat yang tinggi sikit, kemudian ada peringkat yang lebih tinggi lagi. Semua ilmu. Kita tengok dia punya tahap itu. Padahal tahap-tahap ini tidak ada zaman Nabi dan zaman sahabat. Kalau ikutkan bid'ah lah, bid'ah dolalah. Sebab tak ikut seperti mana apa ni yang ada di zaman Nabi. Tapi inilah kecerdikan dan kebijaksanaan para ulama untuk mengajar umat manusia supaya mereka memahami ilmu-ilmu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam perbahasan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang menjadi fokus kita pada hari ini ialah tentang la ilaha illallah. Kalau yang Muhammadur Rasulullah itu tak ada masalah. Kalau apa ditetapkan sifat Nabi, ini ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini semua sepakat, tidak ada yang apa ni pertikaikan kena sebut 3 ke 5, tak ada, dia tak pertikaikan pula. Tapi bila kita sebut sifat Allah, ada 13 ataupun ada 20, mereka pertikaikan. Jadi sebabnya dia akan nanti akan disebutkan kenapa berlaku pertikaian seperti itu. Jadi kalau kita tengok untuk mengenal tuntutan kalimah la ilaha illallah yang kita ucapkan supaya kita dapat mengenali Allah. Jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya dalam fahaman Asy'ariyah, yang mana fahaman Asy'ariyah ini yang dipegang oleh majoriti ulama dari kalangan ulama Syafi'i, dari kalangan ulama mazhab Maliki dan juga sebahagian ulama Hanafi. Manakala kebanyakan ulama Hanafi mereka berpegang dengan fahaman Maturidiyah. Namun tidak ada beza jauh di antara dua fahaman besar ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mana mereka ini bersepakat dalam kebanyakan hal dalam aspek perbincangan akidah ini tidak ada masalah. Hanya masalah dari segi perbincangan yang berbentuk cabang ataupun furu' yang disebutkan sama ada 40 ataupun 50 masalah. Tapi semuanya adalah masalah-masalah cabang sahaja, tidak ada yang melibatkan masalah usul ataupun masalah pokok. Jadi sebab itu saya sebutkan di sini, kebanyakan ulama Asy'ariyah telah menetapkan 13 sifat yang wajib bagi Allah, bagi zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Ini kalau saya kecil-kecil dulu memang selalu diperdengarkan oleh ibu saya. Sama ada dia mendodoikan apa ni adik-beradik, maknanya adik tu kecil lagi lah, saya anak keempat. Jadi ada 10 adik-beradik. Jadi kita lihatlah apa ni adik yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Jadi bila didodoi itu, dodoinya ialah zikir ini. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah
qudrah, iradah, dan seterusnya lah. Itu dia punya zikir dia untuk mendodoikan. Jadi saya berkembang dengan budaya seperti itu, dan lama kita faham bahawa itu ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu dipegang. Jadi kita yakin bahawa kesemua sifat ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, dan mereka tahu. Kerana kesemuanya telah terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan ini ialah benda yang memang mereka perlu fahami, walaupun tidak disusun seperti mana yang saya sebutkan, tidak ada bentuk manual, tapi mereka faham. Sebab perkara inilah antara ilmu yang paling penting bagi tujuan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi sudah tentulah para sahabat ini semua ini adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apatah lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan wa ana a'lamukum billah, dan aku adalah orang yang paling alim, paling arif di kalangan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengingkari bahawa Nabi mengetahui tentang sifat-sifat ini, dia ingkar, dia tak terima, maka dia jauh daripada akidah Islam yang sebenar. Bagaimana mungkin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kudrat Allah, ilmu Allah, bakoknya Allah Subhanahu wa taala, kalamullah dan sebagainya. Sedangkan ia adalah berdasarkan dari dalil yang jelas bersifat qat'i yang menunjukkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifatnya yang pada zahir menyerupai makhluk, seperti wajah, mata, dua tangan, naik, turun, duduk dan sebagainya, maka ini adalah berdasarkan dari dalil yang maknanya belum dilihat sebagai qat'i. Jadi para sahabat juga mereka tahu tentang perkara yang muhkam, mutasyabih, makna yang qat'i, mana yang tidak qat'i, dan sebagainya. Jadi kemunculan fahaman Mu'tazilah, Jahmiyah, Mujassimah dan Musyabihah, meskipun dia menjadi fitnah bagi umat Islam, namun secara tidak langsung telah memudahkan bagi para ulama menggariskan sepadan dan batasan akidah yang lebih tepat dan benar. Jadi dalil qat'i jelas menunjukkan bahawa sifat-sifat khabariyah yang saya sebutkan tadi, wajah, mata, tangan, ini disebut sebagai sifat-sifat khabariyah. Jadi disebut ini adalah ayat-ayat ataupun nas-nas mutasyabihat, serta tidak boleh difahami zahirnya sebagai jenis anggota dan jisim yang mengambil ruang tertentu sebagaimana makhluk. Walaupun dikatakan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita mengimani bahawa ianya adalah dari jenis anggota, tangan itu, kalau kita tengok dalam bahasa Arab ada disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, tangan, maksud tangan dalam bahasa Arab itu ada lebih 20 makna. Ada lebih 20 makna. Salah satunya makna anggota. Anggota tangan ini adalah anggota. Manakala yang lain-lain itu dia berbentuk majazi, berbentuk makna-makna yang lain yang tidak merujuk kepada anggota. Ada banyak makna, bukan satu sahaja. Jadi kalau apa ni kita katakan Allah Taala ada tangan yang layak baginya, dengan makna tangan hakiki, dengan makna anggota tadi, maka sudah tentu kita menyabitkan bahawa Allah Taala itu ada jisim, dia mengambil ruang tertentu. Maknanya ada anggota, walaupun kita tak kata anggota secara jelas, kecuali golongan yang mujassimah, yang kafir. Ada dua, yang satu lagi tidak kafir, yang tidak jelas. Yang satu lagi jelas. Allah Ta'ala itu ada anggota, cuma tidak sama seperti makhluk, jadi ini kafir. Adapun yang mengatakan Allah Ta'ala mempunyai tangan, tapi yang layak baginya, yang tetapi dengan makna
tangan anggota, walaupun dia tak kata anggota, tapi dia punya huraian dia tu merujuk kepada anggota. Macam dia kata semua ada tangan, makhluk ada tangan, takkan Allah Ta'ala tak ada tangan. Itu maknanya apa? Maknanya dia merujuk kepada jenis anggota walaupun dia tidak mengatakan itu anggota. Jadi ini yang bahayanya. Jadi sepatutnya kalau dia tak tahu, tafwid sahaja. Tafwid al-haqiqah. Serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih selamat. Jadi ada yang dia keliru dalam bab ini. Jadi sebab itu ulama-ulama membahaskan dalil yang mutasyabihat ini perlu dirujukkan kepada yang muhkamat. Kaedah dia. Raddul mutasyabihat ilal muhkamat. Jadi yang ayat-ayat yang muhkam, yang qat'i seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman-Nya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada siapa pun yang serupa dengannya. Ini yang jelas. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang Yahudi, gambarkanlah kepada kami Tuhanmu. Tuhanmu itu bagaimana? Tapi jawapannya ialah Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan agar jangan mengikut golongan yang menjadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai dasar pegangan mereka. Maknanya para sahabat sudah tahu bahawa adanya ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih. Seperti mana yang saya sebutkan tadi. Mereka tahu. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membacakan ayat surah Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Jadi Nabi bacakan ayat ini tentang Allah Ta'ala memang menurunkan ayat Al-Quran yang ada sebahagiannya muhkamat dan sebahagiannya mutasyabihat. Boleh lihat terjemahannya itu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka itu adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tersebut, fi qulubihim zaygh. Dalam hati mereka itu cenderung kepada kesesatan. Jadi baginda Nabi menyebutkan fahdharuhum, maka waspadalah kamu sekalian terhadap mereka. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Jadi ini yang menjadikan kita punya garis panduan, apa yang dinamakan mutasyabih dan apa yang dinamakan muhkam. So kalau orang yang keliru tadi, kalau kita tanya ini ayat-ayat yang kita bahaskan ni mutasyabih ke muhkam? Debat panjang-panjang, bincang panjang-panjang, tapi dia lupa yang perlu dia tentukan, muhkam ke mutasyabih. Sampai 2-3 jam bincang, debat. Tapi dia lupa nak tentukan. Yang mula-mula sekali perlu ditentukan ini muhkam ke mutasyabih. Kalau dia kata mutasyabih, khalas. Maknanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi benda tu tak dibincangkan mula-mula. Jadi sebab itu berlaku perbenturan yang tidak kesudahan sampai ke hari ini. Sebab dia tak bincang, dia punya mahallun niza'. Punca perselisihan dia tu kat situ sebenarnya.
Jadi kalau dia kata muhkam, ini lari daripada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan bincang panjang-panjang. Bincang yang itu dulu. Tentukan dulu. Muhkam ke mutasyabih. Jadi lepas tu nak bincang seterusnya boleh. Jadi kalau tidak buang masa. Kita buang masa. Sampai ke hari ini tidak sudah. Jadi boleh dikatakan antara hikmah kemunculan golongan ahli bid'ah ini ialah para ulama dapat menzahirkan manhaj sebenar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan juga para salafus soleh dalam memahami nas-nas Al-Quran khususnya yang berkait dengan akidah. Inilah manhaj yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membahaskan hal ini juga mereka menggabungkan dalil wahyu dan juga dalil, mereka menggabungkan kedua-duanya. Dan jika dalil akal itu ditolak pun mereka hanya pakai dalil wahyu sahaja, maka pandangan mereka itu tidak bertentangan dengan dalil akal. Seperti Fudala Al-Hanabilah, sebahagian tokoh-tokoh ulama Hambali yang mana mereka ini menolak dalil akal, tapi mereka pegangan mereka itu tidak bertentangan dengan dalil akal. Seperti mana Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala, bahkan dia menulis sebuah kitab untuk mengkritik ulama-ulama Hanbali yang lain yang mana akidah mereka itu cenderung kepada tajsim dan tashbih. Jadi ini yang perlu kita faham berkenaan dengan dalil yang digunakan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi rumusan kefahaman ini adalah sama seperti mana perkembangan ilmu-ilmu Islam yang lain seperti mana yang telah saya sebutkan. Contohnya solat, Nabi tidak menyebutkan berapa rukun solat, apa syarat sah solat, apa perkara yang membatalkan solat, sunat-sunat solat secara detail terperinci, secara tertib, satu persatu. Jadi tak sebut bahawa ini rukun, ini syarat sah, tak ada. Tapi yang menyusunnya ialah para ulama, melalui penelitian terhadap Al-Quran dan hadis, barulah mereka dapat simpulkan, daripada awal ambil wuduk tu sampailah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah ibadah solat. Kalau siapa yang mengerjakannya, dia telah mengikut solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah sama ada dia Syafi'i, dia Hambali, Maliki ataupun Hanafi. Kena yakin bahawa itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Walaupun dari segi perbincangannya itu panjang, rukun, syarat sah, perkara yang membatalkan dan sebagainya. Jadi susunan seperti itu bukannya bid'ah, bukannya bid'ah. Dianya adalah berpandukan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi orang yang mengamalkannya adalah dikira telah mengikut apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam aspek akidah pun begitu. Jadi para ulama dia telah menggunakan dalil-dalil yang mana dalil ini telah disusun dengan teratur dan sistematik, dan antara pelopornya yang menyusun aspek akidah ini ialah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang mana kedua-duanya ini adalah tokoh yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana mereka lah yang membahaskan tentang tauhid, tentang akidah ini secara terperinci dan juga menjawab hujah-hujah ataupun syubhat-syubhat daripada pihak lawan, sama ada daripada dalaman orang Islam sendiri ataupun daripada luar, orang-orang yang kafir. Jadi mereka menyusun kitab-kitab yang khusus. Ada yang tanya kenapa tak ikut Imam Syafi'i fiqh, ikut Imam Syafi'i akidah, tak ikut Imam Syafi'i. Macam dia tahu bahawa kita tidak ikut Imam Syafi'i dari aspek akidah. Padahal sama sahaja, tidak ada beza. Cuma Imam Syafi'i tidak
memfokuskan dia punya tumpuan itu untuk menyusun kitab-kitab akidah, untuk menjawab hujah-hujah, syubhat-syubhat daripada ahli-ahli bid'ah dan juga orang-orang yang keliru, dan juga daripada musuh-musuh Islam. Walaupun dikatakan Imam Syafi'i juga menguasai ilmu kalam, dia juga mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid ini, cuma fokusnya itu kepada fiqh. Jadi yang memfokuskan kepada akidah ini ialah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab itu kita berpegang dengan mereka ini, sebab mereka lah yang ahli dalam membahaskan perkara-perkara dan masalah-masalah yang berkaitan akidah itu secara detail. Contohnya dalam kitab Al-Luma', Imam Al-Asy'ari telah membahaskan tentang akidah sifat Allah Ta'ala ini berdasarkan dalil wahyu dan juga dalil akal. Jadi kalau diteliti itu, dalam kitab itu ada 13 ataupun 20 dalil, 20 sifat, 13 ataupun 20 sifat, namun tidak dinyatakan secara jelas lah. Tapi bila kita teliti itu maknanya sekitar itu. Dan kefahaman beliau terhadap sifat inilah yang dikembangkan oleh ulama Asy'ariyah sesudah itu dalam kurun keempat Hijrah dan seterusnya sehingga menjadi pegangan majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah sebelum kemunculan Imam As-Sanusi dalam kurun ke-9 Hijrah. Ini yang saya tulis dalam muka surat 4. Kemudian seterusnya adalah perbincangan tentang bagaimana Imam Al-Asy'ari ini dia menguasai tentang perbahasan akidah ini dan juga menghimpunkan antara dalil wahyu dan juga dalil akal, yang kita sebut dalil naqli dan juga dalil aqli. Baik, mungkin saya tak sebut tentang yang selebihnya itu, namun ingin saya masuk kepada sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang timbul persoalan kenapa sifat 20 ini ada beza dengan sifat 13. InsyaAllah saya akan cuba sebutkan kenapa berlaku demikian. Jadi dalam kurun ke-9 Hijrah muncul seorang alim daripada Tilimsan, Maghribi. Sebenarnya bukan Maghribi lah, sebab dalam kitab-kitab lama disebut Al-Maghrib. Al-Maghrib ini sebenarnya dia yang sebelah barat. Jadi Algeria, Mauritania, Tunisia, Morocco itu semua Maghrib. Seperti mana Syam. Syam itu ialah Syria, Palestin, Jordan dan juga Lebanon. Jadi ada negeri-negeri. Jadi yang sebutnya, yang saya tengok Tilimsan ini di Algeria, tapi dia tak jauh daripada Maghribi, Morocco. Mungkin boleh dibetulkan sikit. Jadi muncul Imam As-Sanusi, nama penuhnya Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, wafat 895 Hijrah, yang telah menyusun dan mengemaskini perbahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menetapkan 20 sifat, maknanya ditambah 7 lagi, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Jadi ini dinamakan sifat-sifat ma'nawiyah yang melazimi sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi susunannya dan juga terjemahannya ada saya sebutkan. Jadi tambahan yang dibawa oleh Imam Sanusi ini bukanlah baru, bukan baru. Sebenarnya dia sudah ada dalam perbahasan mengenai sifat semasa ulama ahli sunnah wal jamaah berhadapan dengan fahaman Mu'tazilah yang hanya menyabitkan sifat ma'nawiyah tetapi tidak menyabitkan sifat ma'ani. Kalau tengok dalam kitab-kitab yang membincangkan sifat 20, tak banyak yang membahaskan kenapa dibawakan sifat ma'nawiyah oleh Imam Sanusi. Jadi para ulama ahli sunnah wal jamaah yang turut berselisih pendapat dalam menyabitkan sifat ma'nawiyah. Berlaku perselisihan pendapat juga. Namun ia adalah perselisihan lafzi, ikhtilaf lafzi sahaja. Dari segi lafaz sahaja, bukannya dari segi asas dia. Dia bukannya perselisihan yang besar. Antara yang menafikannya ialah Imam Al-Asy'ari
dan ramai ulama muhaqqiqin, ya, kerana mereka berpendapat sifat ma'ani sudah mencakupi semuanya. Ya, maknanya dekat sifat ma'ani itu sudah ada, bahawa Allah Ta'ala itu alim, murid, qadir, hayyan dan seterusnya. Jadi secara amar i'tibari, ya, secara amar i'tibari, ya, benda yang kita faham, ya, dalam fikiran kita bahawa ianya adalah, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kerana ia tidak perlu kepada perantara keadaan. Dia ada satu istilah hal, ya, ataupun ahwal, ya, keadaan itu. Sebab golongan Mu'tazilah itu dia kata kalaulah, ya, menyabitkan hal itu, ya, kalau menyabitkan hal itu seolah-olah, ya, sifat-sifat Allah Ta'ala itu baharu, bukannya yang qadim, ya. Jadi ini mereka mengatakan sedemikian. Sedangkan, ya, ulama Asy'ariyah mengatakan tidak perlu kepada perantara keadaan. Jadi Allah SWT itu sememangnya bersifat alim, ya, dan baginya ilm, qadir dan baginya qudrah dan seterusnya. Manakala yang menyabitkan sifat ma'nawiyah ialah Imam Al-Qadi Al-Baqillani dan Imam Al-Haramain dalam satu pendapatnya, ya, mereka menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan keadaan hal itu, ya, keadaan itu hal ialah kelaziman sifat ma'nawiyah bagi sifat ma'ani, dan ianya tetap qadim, ya, bukannya hadis, ya, bukannya kesan yang baru terhasil, bukannya dengan adanya sifat ma'ani barulah terhasilnya sifat ma'nawiyah, bukan. Dia bukannya terhasil, ya, seperti mana dakwaan, ya, Mu'tazilah, tapi ianya adalah talazum, kelaziman, ya, sifat ma'nawiyah dengan sifat ma'ani. Jadi kalau ikut pandangan Mu'tazilah, mereka seolah-olah berpendapat Allah Ta'ala bersifat alim tanpa ilmu, qadir, berkuasa tanpa kuasa, ya, murid tanpa iradah dan seumpamanya. Jadi bagi mendedahkan kebincangan akidah Mu'tazilah ini, Imam Sanusi telah memilih untuk mendatangkan kelaziman sifat ma'nawiyah bagi sifat ma'ani, ya, di mana Allah SWT itu hakikatnya bersifat alim dengan ilm, qadir dengan qudrah, ya, murid dengan iradah dan seterusnya. Jadi ini ialah yang ditetapkan oleh Imam As-Sanusi, dan beliau mengarang banyak kitab akidah yang disusun mengikut tahap, ya, ada tahap rendah, tahap sederhana, ada tahap yang tinggi. Ya, dia ada Al-Aqidah Al-Kubra dengan syarahnya, Al-Aqidah Al-Wusta dengan syarahnya, ada Al-Aqidah As-Sughra dengan syarahnya, ya. Jadi setiap tahap itu, ya, disyarahkan. Ya, jadi beliau bukan sahaja menulis, ya, untuk orang yang cerdik pandai, tapi dia juga menulis untuk orang yang biasa, menulis untuk kanak-kanak, bahkan untuk wanita. Ya, jadi ada banyak kitab-kitab akidah yang beliau susun, ya, Masya Allah, ya. Jadi ini membuktikan bahawa kewibawaan beliau dalam aspek ini, dan sebab itulah, ya, dengan barakah, ya, yang beliau susun kitab-kitab ini, maka ianya, ya, tersebar sampailah ke hari ini daripada beliau di sebelah barat, namun, ya, pemikirannya itu sampai ke timur jauh, ya, di Nusantara ini, maka kita pegang, ya, sifat 20 ini. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, ada satu perkara yang perlu kita juga ambil berat, kena ambil tahu, ya, tentang pentingnya untuk kita memastikan survival, ya, fahaman ahli sunnah wal jamaah di Nusantara ini. Ya, ada saya sentuh dalam muka surat 7, ya, walaupun perlembagaan persekutuan tidak memberikan tafsiran bagi agama Islam, ya, walaupun agama Islamnya agama rasmi, ya, bagi Malaysia, ya. Namun tafsiran bagi agama Islam itu, ya, tidak jelaskan, ya, secara spesifik, ya, agama Islam yang bagaimana. Ya, jadi tidak memberikan tafsiran bagi agama Islam pada perkara 3.1. Namun ianya boleh ditafsirkan dengan memandang kepada enactment syariah di peringkat negeri-negeri.
Ya, bagaimanapun bukan semua negeri memberikan tafsiran dan definisi secara jelas terhadap agama Islam itu. Ya. Dan setakat ini ada 8 negeri yang jelas menyatakan istilah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, dalam enakmen pentadbiran agama Islam, negeri serta diwartakan, dan yang paling awal sekali ialah Kelantan, ya, tahun 1994. Kemudian Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Sabah, Johor, Pahang, dan yang terbaru sekali Melaka. Ya, Melaka. Jadi ini adalah negeri-negeri yang telah membuat tafsiran tentang agama Islam itu sebagai ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Manakala yang bakinya belum, Perlis hanya menyatakan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sebab dah disebut dalam dia punya enactment itu, maka mereka juga kalau ikutkan memang boleh mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Manakala bakinya hanya menamakan agama Islam, jadi ada beberapa negeri lagi yang belum, insya-Allah yang akan menyusul Selangor dan juga wilayah untuk mentafsirkan ahli sunnah wal jamaah itu sebagai agama Islam itu sebagai ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini penting, ya, penting. Sebab Islam itu maknanya kalau orang yang berfahaman sesat juga kita tak kafirkan, kita masih kata dia Islam juga, masih Islam. Cuma fahamannya fahaman sesat, belum kafir lagi. Cuma kadang orang tak fahamnya. Oh, kalau sesat ni kafir lah Ustaz. Nanti dulu, sesat bukan kafir. Belum lagi, kafir lain. Jadi sesat bukan kafir. Jadi mereka masih Islam. Cuma mereka mungkin fahamannya itu fahaman sesat. Jadi kalau tidak dijelaskan Islam yang bagaimana, maka ini akan membahayakan survival Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi penting untuk memastikan perkara ini supaya fahaman-fahaman yang menyimpang seperti Syiah, Mu'tazilah, Mujassimah, Batiniyah, anti hadis, sekularisme, liberalisme ini, supaya mereka ini tidak boleh untuk merosakkan akidah masyarakat Islam di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin itu yang dapat saya kongsikan pada pagi ini, dan saya mengaku kelemahan diri saya yang banyak untuk menyampaikan perkara ini, tapi mudah-mudahan yang telah saya kongsikan itu dapat dimanfaatkan dan juga dijadikan sebagai kita punya pegangan itu untuk kita yakin bahawa inilah akidah yang benar, yang mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa di akhir zaman itu sentiasalah ada satu golongan yang berdiri, yang berpegang dengan kebenaran dan tidak memudaratkan mereka, orang-orang yang mencerca mereka, yang menyalahi mereka, yang memusuhi mereka, tidak memudaratkan pegangan akidah mereka itu, mereka tetap sampailah ke akhir zaman. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, dan juga kalau ada soalan mungkin boleh kita jawab kemudian, memandangkan masa yang ada itu sudah agak tidak memberikan ruang masa. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.